Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera Mekmoni. Jadi kita akan belajar tentang sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Lepas tu kita akan belajar lagi satu dan lepas tu kita boleh masuk dalam bab baru, okay? Iaitu bab cahaya. Okay, so apa ini sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui? Jadi minggu-minggu lalu cikgu ada ajarkan sumber-sumber tenaga. Kita ada tenaga daripada cahaya matahari, ombak, angin, okay, tenaga nuklear. Jadi semua sumber yang cikgu pernah ajar ada 9. Kita boleh bahagi dengan jadi sumber yang boleh dibaharui. Okay. Dia boleh dibahagi daripada 2 ataupun sumber yang tidak boleh dibaharui. Okay, so kita akan tengok satu per satu. So, 9 tenaga sumber yang cikgu pernah ajar boleh bahagi dengan sumber tenaga yang boleh diperbaharui ataupun sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okay, jadi, apa yang sumber tenaga yang boleh diperbaharui? So, nama dia pun diperbaharui. So, maksudnya kamu boleh cari lagi benda tu. Kalau habis, boleh ambil lagi. Kalau habis, boleh tambah lagi. Kalau habis, boleh cari lagi. Boleh perbaharui lagi. Boleh cari yang baru lagi balik. Okay? Kalau sumber tenaga tidak, okay, tengok, tidak boleh diperbaharui ni maksudnya, kalau sudah habis, tidak mudah untuk kita ambil balik, cari balik ataupun cari yang baru bukannya mudah. Okay, sebab ada beberapa sumber tenaga, kalau kamu masih ingat, ada yang ambil bertahun-tahun untuk kita dapat. Ada ambil masa yang lama untuk dapat. Okay, ada juga sumber dia sangat terhad dan tidak mudah didapati. Okay, so itulah nama dia tidak boleh diperbaharui. Bukannya senang untuk cari yang baru. Okay, cari yang baru bila sudah habis. Okay, jadi kita tengok sumber tenaga yang boleh diperbaharui. So, sumber tenaga yang boleh diperbaharui adalah sumber tenaga yang boleh ditambah. Okay, ditambah atau diperbaharui selepas digunakan. Ditambah ataupun kamu cari yang baru selepas digunakan. Okay, so bila dia mau habis sudah, ada lagi yang baru. Habis sudah, ada lagi yang baru. So, dia tidak akan habis. Okay, benda ni. Bila dia mau sikit lagi mau habis, ada lagi. Baru. Jadi, tambah. Jadi, itulah maksud dia. Benda ni tidak akan habis dan dia tahan lama. Okay, apa? Contohnya, suria. Okay, matahari. Matahari, tenaga suria tidak akan habis kecuali jika ada sesuatu berlaku dengan matahari kita. Okay? Tenaga air juga tidak akan habis, okay? Dan tahan lama. Kecuali kalau ada yang terjadi dengan air kita. Jadi, sungai ada, laut ada. Sungai dan laut adalah sangat luas. Jadi, tenaga air tidak mudah habis. Okay? Tidak mudah habis. So, itulah dia boleh diperbaharui. Contoh lagi angin. Okay? Angin ni pun boleh diperbaharui. Kita keluar, ada angin. Kadang-kadang ada angin, kadang-kadang tidak. Tapi sebab itulah benda ni boleh diperbaharui. Dia bukannya cepat habis angin ni. Okay? So, kita ada juga geothermal. So, nanti kita ada tenaga yang tidak boleh diperbaharui. So, tenaga yang tidak boleh diperbaharui ni maksudnya bila sudah habis, susah untuk kita cari yang baru. Dia tidak boleh ditambah. Okay, tidak boleh diperbaharui selepas digunakan. Sebab kenapa? Ada benda yang sangat lama. Okay, diambil masa yang lama untuk buat. Contohnya, kalau kamu masih ingat lagi tenaga fosil. Okay, tenaga fosil yang cikgu ajar, fossil fuel, tenaga fosil. Contohnya macam petroleum. Okay, benda tu adalah daripada bangkai-bangkai binatang, bangkai-bangkai tumbuhan yang berada dalam laut. So, dia ambil bertahun-tahun lamanya untuk dapatkan benda tenaga tersebut. So, kalau sudah habis tenaga tersebut, kita terpaksa lagi tunggu bertahun-tahun lamanya untuk dapat yang baru. So, dia masuk dalam kategori tidak boleh diperbaharui. Dia ambil masa lama untuk buat. So, dia akan ambil masa lama juga kalau kita ingin dapatkan yang baru. Kita tidak boleh tambah sesuka hati.
Okay, so benda ni akan habis. Benda ni terhad. Okay, contohnya macam bahan api fosil, petroleum, okay, arang batu, ataupun bahan radioaktif. Contohnya macam tenaga nuklear. Kalau kau masih ingat tenaga nuklear, cikgu ajar dia guna apa? Uranium. So uranium ni bukannya kita jumpa dekat tepi-tepi jalan. Okay? Benda ni adalah benda yang sukar untuk kita cari. Dia terhad benda ni, uranium. Okay? Jadi kalau sudah habis uranium, tidak boleh lagi lah guna tenaga nuklear. So dia jatuh dekat tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okay? So ni adalah ringkasan contohnya sumber tenaga boleh diperbaharui. Okay? Sumber tenaga yang tidak akan habis digunakan ataupun kalau kamu mau tambah boleh tambah. Contohnya macam ni, matahari dia akan bagi tenaga solar. Kan kamu letak dekat bumbung. So matahari tu dia bagi tenaga solar, dia bagilah tenaga elektrik. So angin, dia akan bagi kamu tenaga angin. So ni tenaga angin ni adalah boleh diperbaharui. Dia tidak mudah habis. Okay? Air, tenaga hidroelektrik. Okay, so maksudnya daripada air dia akan bagi tenaga elektrik. Okay, jadi pada air ni kan sangat luas. Laut kita luas. Okay, jadi benda tu bukan mudah untuk habis. So kalau tumbuhan contohnya, okay, kita akan dapat tenaga biodiesel. So tumbuhan contohnya benda-benda lalang, rumput, daun-daun yang kamu boleh buang. Kalau bakar dia akan jadi tenaga biodiesel. Tapi bukannya open burning bakar-bakar macam tu. Dia kena ada logi sendiri. Okay? So sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui adalah yang tidak dapat diganti semula selepas digunakan. Bila dia habis, habislah. Dia adalah sangat-sangat terhad. So contohnya bahan api fosil macam petroleum, gas asli. Okay? Dan juga bahan radioaktif macam cikgu cakap tadi, uranium. So uranium ni kalau dia guna untuk tenaga nuklear. Kalau habis sudah uranium, kamu tidak boleh buat lagi tenaga nuklear. Okay? So inilah contoh tenaga yang boleh diperbaharui. Selain matahari, angin, air, kita ada juga contohnya biodiesel. Okay? Kita ada air, angin, matahari. Okay? Dan juga kita ada ni ombak. Okay, so ombak selain air biasa, kita juga ada ombak. Bila ada ombak, dia akan pusingkan turbin dan dia akan membuat tenaga kinetik. So pusing-pusing-pusing adalah bergerakan. So dia akan buat tenaga elektrik dan juga dia akan buat tenaga elektrik. Okay, tenaga kinetik dan juga tenaga elektrik. So kita ada ni solar, okay, matahari, angin, tenaga angin, okay, hydro. Maksudnya air, biodiesel maksudnya contohnya tumbuh-tumbuhan yang kamu tidak guna, okey, kamu boleh gunakan untuk buat tenaga biodiesel, okey, ataupun najis-najis daripada haiwan pun boleh jadi biodiesel. Dan kita ada ombak, okey, so ini adalah ombak, gambar ombak. So gambar ombak tu boleh buat tenaga elektrik dan dia tidak mudah habis. Kenapa? Sebab kita ada banyak sangat air di dasar di laut, okey. Dia tidak mudah habis. So sini tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey, apa yang tak boleh diperbaharui? Contohnya sini tenaga yang tidak boleh diperbaharui adalah dia terhad. Maksud kamu tidak boleh tambah-tambah sesuka hati. Sebab dia bukannya mudah, dia akan ambil masa yang sangat lama. Okey, contohnya macam arang batu, ni arang batu. So orang terpaksa pergi ke kawasan yang dalam untuk gali arang batu tu. Dia bukannya mudah untuk buat. Okay, risiko untuk dapat pun tinggi, risiko kemalangan pun tinggi hanya untuk dapatkan arang batu. So kita ada juga contohnya petroleum. Okay, petroleum. Kamu mesti ingat lagi, benda tu kamu boleh jumpa dekat dasar laut. Okay, adalah daripada bangkai-bangkai plankton, haiwan, tumbuh-tumbuhan yang sudah mati beratus-ratus tahun. Benda tu jadi fossil fuel. Okay, dia akan menjadi fossil fuel dan kamu boleh guna. Okay, kamu boleh guna. So, dia memerlukan berjuta-juta tahun. So, ini adalah contohnya arang batu, gas asli, petroleum. Okay, tenaga nuklear dan juga bateri. So, ini adalah tenaga yang tidak boleh diperbaharui sesuka hati. Okay, jadi kita sudah belajarkan ada tenaga yang boleh diperbaharui, ada yang
tidak boleh diperbaharui. Jadi selepas ni kita akan belajar kenapa dan bagaimana untuk gunakan tenaga ini supaya dia tidak terbazir begitu sahaja. Okay, so kita akan jumpa di video yang seterusnya. Kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya cikgu bila-bila masa sahaja.